Recording progress. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك انشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Jadi kita mulakan seperti biasa dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT dengan harapan bila kita menzahirkan kesyukuran kepada Allah, jadi Allah akan tambah lagi tambah lagi dalam berbagai-bagai cara. Satu, menambahkan lagi motivasi kita Kita ni manusia ni kadang-kadang rasa malas. Terutamanya dengan Quran ni, syaitan tu sentiasa menghasut kita jangan belajar susah, dia kata. Dah banyak cukup lah tu, dah bagai-bagai alasan, kadang mengantuk. Sebelum kita nak mulakan kelas ni, masa tu lah dia mengantukkan kita dan sebagainya. Kita minta Allah bantu kita Kalau kita harapkan kita saja, kemungkinan besar kadang-kadang kita akan kalah dengan syaitan. Syaitan tu memang dia rajin kerja dia. Dia tak give up, kita yang give up. Jadi kita minta Allah lindung kita, minta Allah bantu kita, berikan kekuatan dia. Lalu bacakan Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik tu, supaya Allah sentiasa membantu kita dalam kita mengingati Allah, dalam kita mensyukuri Allah, dan juga dalam memperbaiki amal ibadat kita. Kadang-kadang kita rasa tak ada mood, ataupun rasa dah banyak, dah cukup. Itu semua kerja syaitan lah tu. Dia nak cuba suruh kita kurangkanlah sikit, dia kata. Janganlah banyak-banyak sangat ingatkan Allah ni. Kan belajar Quran tu, janganlah banyak-banyak sangat tahu, sikit cukuplah. Kalau sampai ke peringkat-peringkat yang mendalam tu, dia kata yang ni tak perlu, yang ni biar orang lain buat, dia kata. Macam-macam lah alasan tu. Cuma kita nak faham macam mana kerja syaitan ni. Tapi kita mesti letakkan satu azam yang orang putih kata, as far as Quran ni concern, kita nak yang terbaik. Kita tak nak yang kurang daripada yang terbaik. Itulah visi yang diletakkan oleh QHS Academy kepada siapa yang nak bersama dengan QHS Academy. Kadang-kadang ada juga kata, ini susah ni, tak payah ajar lah, ramai nanti akan lari. Tak apa, yang lari akan lari, tapi yang berminat, yang mau mengejar ilmu, dia akan bersama kita. So kita tak nak orang yang ramai tapi macam buih. Kita nak orang walaupun sedikit tapi yang meletakkan azam yang nak menjadi orang yang terbaik, kumpulan orang-orang yang terbaik. Itulah kita nakkan sahabat-sahabat QHS Academy. Walaupun sikit tak apa, kita tak kisah sikit. Kita tak melihat tak mengharapkan ramai, tapi kita mengharapkan yang sedikit tapi terbaik. Kalau ramai tak baik, macam buih, tak perlu. Itulah. So diharapkan mereka-mereka yang kurang motivasi itu, dia akan terus minta dibantu dengan Allah. Allah akan teruskan bantuannya menjadi dia seorang yang istiqamah, pertama sekali. Yang keduanya, satu hari nanti dia akan faham kenapa kita buat pembelajaran kita secara ini. Kita go for the best. Kita not for the second best.
Sebab tu dalam tahap pengukuran kita, dari segi kemahiran dan pemahaman, tahap kelulusan yang kita letak ialah 90%. Ya, di antara kita ni ada yang sudah mengikuti kelas yang kita panggil kelas personal coaching, ya, untuk mengilap kefahaman dan kemahiran mereka, dan mereka membuat latihan-latihan sehingga mencapai tahap 90%, ya, sebelum mereka akan dijemput untuk menjadi tenaga pengajar, ya, QHS Academy. Jadi itulah tahap yang kita buat, dan itulah latihan yang kita lakukan untuk peserta-peserta, ya. Jadi anything below 90% considered fail, gagal. So you have to be 90% and above, orang putih katalah, ya. 90 ke atas, bukannya 40, bukannya 50, bukannya 60. Jadi setiap aspek pengukuran ilmu Al-Quran ni kita akan letak 90%. Contohnya katakanlah menulis, menulis ayat Quran. Jadi tuan-tuan akan disuruh buat latihan menulis, dan kita akan buat grading dia berapa peratus agaknya baiknya tahap penulisan tu, ya. Kalau below 90 fail, kena buat lagi sampai ke 90%. Itulah tujuan kita mengadakan kelas. Jadi kelas pagi ni pun sama juga, ya. Yang kita buat tiap Isnin ke Jumaat ni, kita nak buat yang terbaik. Bukan setakat tahu sikit saja, baca lepas tu hanya memberi makna tak cukup. Itu tak sampai 90% tu. Nak sampai 90% tu banyak aspek yang kita perlu kongsikan bersama. So diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat istiqamah, ya. Kadang-kadang tak faham, saya tahu. Bukan senang nak faham tiba-tiba faham sekali ikut. Ada yang ramai dia ikut sekali, lepas tu dia tengok, oh ini bukan. Dia pun tak faham, dia kata. Dia akan berhenti. Itu dia kalah dengan hasutan syaitan lah tu. Tapi kalau dia letakkan azam, this is what I want to look for, kata, I want to learn. Dia tak faham tak apa, tapi dia ikut, ya, dan akhirnya dia akan dapat. Barulah Allah akan tunjukkan jalannya tu, ya. Ayat 69 surah Al-Ankabut tu lalu saya ulangkan, ya, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kena istiqamah, kena bekerja keras, ya, baru Allah buka jalannya. Kalau setakat dua baru nak pandai, tak boleh. Itu bukannya kaedah. Ya, Allah suruh kita berusaha, ya, supaya barulah Allah bagi jalannya, ya. Nak mendapatkan kebaikan tu bukannya suatu yang kita boleh dapat dengan murah, ya, mahal. Kena usaha dia. Okey, hari ini kita akan meneruskan perkongsian kita kepada juga ayat ayat 19, ya. Semalam kita telah berkongsikan kalimah min, ya. Dalam ayat itu ada kalimah harfunja min, dan kita telah pun berkongsikan berbagai-bagai bentuk kalimah harfunja min digunakan di dalam Al-Quran, ya. Yang kita masih bincangkan sekarang ialah ke-19, iaitu minas sama'i, ya. Yang dua apa ni, ya, dua rangkaian kalimah. Satu mina tu asal ialah min, lepas tu sekarang ni as-sama'i adalah isim yang majrur disebabkan oleh adanya harfun jar sebelumnya. Dia akan memajrurkan kalimah selepas kalimah tu mesti kalimah isim. Kalau bukan kalimah isim tak boleh, ya. Dia tidak akan mengambil i'rab yang majrur. Jadi kita hari ini kita lihat pula sedikit maklumat tentang as-sama'i pula yang itu, ya. So pertamanya kita gunakan digital Al-Quran yang ini, iaitu digital Al-Quran dan perkata ni. Kita tekan di as-sama'i inilah, ya. As-sama'i itu, ini maklumat yang disediakan oleh Quran tafsir dan perkata ni, ya.
Pertama dia kata dia bagikan kepada dua komponen. Kita merahkan dia, ambil warna merah. Satu komponen yang ini, iaitu komponen tu ialah dia kata kata sandang. Kata sandang ni adalah Google punya translation, ya. Jangan ikut sangat. Kadang-kadang dia tak tepat sangat yang kita nak. Bila kita lihat komponen ni, kita uh, yang tepatnya kita kata itu adalah apa? Alif lam ta'rifah. Itu yang, ya. Dan alif lam ta'rifah ada dua, iaitu syamsiyah. Itu, ya. Bila kita jumpa yang tu, jangan kata kata sandang, ya. Kata sandang ni mungkin bahasa Indonesia agaknya. Google Translator ni dia bila dia translatekan English kepada Malay, dia tak guna bahasa Melayu kita. Dia gunakan bahasa Indonesia, ya, sebab bahasa Indonesia mungkin lebih luas digunakan dalam dunia compared tu bahasa Melayu kita ni, ya. Sebab tu Google dia tak guna bahasa Melayu. Dia kata bila translate to Malay tu dia bukannya Melayu Malaysia, dia Melayu Indonesia. Jadi itulah tu kata sandang tu. Jadi yang ni bukan kata sandang, tapi kita tukar sikit nama dia. Dia adalah alif lam ta'rifah. Tapi nama dia alif lam ta'rifah tu sampai sekarang kita panggil dia alif lam ta'rifah. Tapi sebenarnya dari segi huruf yang digunakan, dia bukannya alif lam tu, ya. Sebenarnya alif tu, ya, dia kalau tengok situ dia adalah hamzah wasal. Hamzah wasal. Itu dia. Ya, alif bertanda ada berkepala short tu, dia sebenarnya hamzah wasal, ya. Kalau boleh saya nak panggil dia hamzah wasal makrifah. Hamzah wasal lam ta'rifah. Tapi belum lagi, ya. Pelik nanti, ya. Kalau saya introducekan konsep baru ni, nanti orang gelak kat saya pula ni. Ya. Tapi itulah hakikatnya. Sebenarnya ialah hamzah wasal dengan lam ta'rifah. Itu dari segi teknikal dia, ya. Tapi walaupun kita tak gunakan lagi konsep yang baru tu, kita gunakan konsep yang lama, alif lam ta'rifah. Jadi tuan-tuan kena fahamlah. Ya, jangan maknanya bila sebut alif tu bukannya alif, dia adalah hamzah wasal. Sebab alif tidak boleh dibunyikan, ya. Kita menyebut dia sebagai al. Maknanya huruf yang pertama tu dibunyikan a. Sedangkan alif di dalam Al-Quran dia tidak boleh dibunyikan. Alif hanya berfungsi sebagai huruf mat saja. Dia memanjangkan bunyi huruf sebelumnya. Contoh mana ni? Ini alif. Ni. Alif ni dia tidak berbaris dan tidak dibunyikan. Ya, dia hanya membunyikan huruf mim yang sebelumnya ma tu kepada beberapa huruf. Itulah fungsi alif di dalam Al-Quran, ya. Kita panggil alif ni ialah huruf al-jawfu, ya, huruf mat. Dan dia juga huruf illah. Jadi yang pertama ni bukannya alif, ya, tetapi dari segi apa tu bahasa, ya, dari segi tata cara bahasa masih lagi ahli-ahli bahasa menggunakan nama alif, ya, alif. Sebab dulu tulisan dia alif, dia bukannya hamzah wasal. Hamzah wasal ni digunakan sejak penggunaan penulisan resam Osmani, ya. Jadi itulah sedikit yang saya kongsikan. QHS Academy sebenarnya nak melangkah kepada penggunaan hamzah wasal lam ta'rifah. Ataupun hamzah wasal pun sekurang-kurangnya hamzah lam ta'rifah. Kita cuba nak beralih kepada penggunaan alif sebab dia akan mengelirukan, ya. Jadi ramai di antara kita sekarang ni bila disuruh menulis isim ta'rifah dia masih lagi alif. Sebab apa? Sebab terminologi inilah.
Jadi kita mungkin satu hari nanti kita akan dapat menukarkannya. Ya, kita panggil dia hamzah wasal lam ta'rifah. Barulah betul. Sama ada dalam bentuk syamsiah ataupun qamariyah. Dia adalah hamzah wasal. Ya. Okey, dia tidak ada makna. Ya, dia bukannya kalimah tapi dia adalah partikel. Bahasa Inggeris dia panggil partikel lah. Imbuhan. Ya. Imbuhan yang ditambahkan kepada kata terbitan sama'i ini. Sama ini itu baru ada makna. Jadi ini hanya berfungsi untuk memakrifahkan kalimah yang nakirah. Bila makrifah kata apa maksudnya? Dia pengkhususan dan dari segi makna kalimah yang nakirah tadi akan bertukar kepada kalimah yang makrifah. Dia boleh dikenal pasti. Ya, kenal pasti. Kalau dia nakirah saja, dia belum kenal pasti, dia adalah kalimah yang umum saja dalam ayat itu. Itulah fungsinya hamzah wasal lam ta'rifah, ya, bila digabungkan kepada uh, kalimah sebelumnya yang nakirah. Okey. Jadi itu alif lam ta'rifah, ya, sebagai komponen yang pertama di dalam kalimah as-sama'i ini. Kemudian komponen yang kedua ialah sama'i lah. Sama'i ini. So, sama'i ini kalau kita nak pecahkan sebagai komponen, dia adalah isim nakirah. Ya, asal dia samaun. Itu asal dia. Samaun kemudian menjadi sama'in. Bila tambah alif lam tu barulah digugur tanwinnya. Ya. So, maknanya bila kita nak menerangkan dia sebagai komponen, jadi dia adalah komponen nakirah. Ya, sebab alif lam itulah yang menyebabkan dia makrifah. Jadi yang makrifah dia apa? Makrifah dia keseluruhan tu. Itu makrifah. As-sama'i makrifah. Tapi apabila kita menerangkan sama'i saja, dia bukannya makrifah. Dia adalah nakirah. Ya. So mana kalau walaupun nampaknya macam simple saja kan, ya, tapi dia ada falsafah dia. Dia ada filosofi dia. Jadi kena faham filosofi itu. Jangan kita ikut saja, ya. Kadang-kadang ramai pada kita ni kita ngikut saja, ya, apa orang lain cakap kita pun cakap, tapi kita tak memikirkannya dengan baik, ya. Jadi kalau kita nak menceritakan yang ni, kita apa? Kita mulakan dia dengan isim nakirah. Bukannya isim ma'rifah tu, sama'i tu, komponen yang kedua tu. Asal dia ialah sama'in, ya. Bila bergabung dengan alif lam ataupun kita panggil tadi hamzah wasal dengan lam ta'rifah tu, baru dia menjadi kesemua tu isim ma'rifah. Tapi sama'i masih lagi nakirah. Ya. Dan dia jenis apa isim ni? Ya, isim sama ialah langit. Ya, langit ialah satu kata nama yang biasa. Kita panggil isim lazim lah. Lazim, ya. Common noun bahasa Inggeris dia. Bahasa Melayu dia apa kata nama lazim lah. Kalau mau nak gunakan Arab dipakai lazimun. Melayu lazim tu daripada lazimun juga, daripada Arab. Kita gunakan Arab. Ya. Cumanya ialah adakah kita faham penggunaan kita tu? Ya. So tak apa, kita gunakan Melayu juga, nama dia kata nama lazim. Ya, kata nama ni banyak jenis, ya. Ada kata nama tempat, ada kata nama masa, ada kata nama alat, ada kata nama fa'il, ada kata nama maf'ul, ada kata nama masdar dan sebagainya, ya. So kata nama ni jenis tu ada dalam 20 lebih, ya, jenis dia. Jadi kita kena tahu setiap suatu tu supaya perbahasan kita tu lebih tepat, ya, bukannya umum saja. Kadang-kadang kan kita ni tak tepat perbahasan kita, kita umum saja, jadi ilmu yang kita capai tu masih lagi dalam umum saja, ya, dia tidak menepati. So ini isim nakirah lazim, ya, sama itu dalam konteks ni
dia dah baris bawah, hamzah qata' baris bawah tu dia i'rab yang apa, yang majrur, ya, yang majrur. Kita masukkan apa, kita masukkan maklumat yang kita nampak dulu, ya, yang nampak, iaitu dia di akhir apa, hamzah qata' baris bawah tu menunjukkan sama ini adalah kalimah yang majrur. Kalimah yang majrur kita besarkan apa ni, alif sikit ni, tarik dia ke bawah sikit ni, ya, majrur. Tapi banyak lagi maklumat yang ada dalam ni, iaitu pertama dia mesti ada, setiap kalimah dia ada ciri apa, ciri jantina dan juga bilangan. Jadi dari segi ni, apakah jantina dia? So jantina sini pun kita boleh nampak ada tanda, iaitu apabila diakhiri dengan alif diikuti dengan hamzah, ya. So alif dengan hamzah ni, kita dari segi tata bahasa kita panggil dia alif mamdudah, alif yang dipanjangkan, alif yang panjangannya dipanjangkan, ya. Isim maf'ul tu, dia alif mad. Mad tu tunggal dia ialah memanjangkan, tetapi dia pun dipanjangkan. Itu dia punya filosofi dia, isim maf'ul tu. Maknanya peranan dia sebagai memanjangkan huruf mim tadi juga dipanjangkan. Itu dinamakan mamdudah, ya, mamdudah. Dan apa tanda mamdudah tu? Biasanya dia ada alif yang apa, tanda parang di atas tu. Saya lebih suka guna tanda panjang lah, bukan tanda parang. Macam-macam ada orang sebutkan tanda parang lah, lepas tu tanda apa lagi, ya. Ada 2-3 yang saya dengar pelik-pelik, ya. Tak payahlah guna parang ke ataupun apa lagi, gunakan panjang cukup, ya, tanda panjang kepada mad alif. Kalau huruf mad lain, tanda panjang kepada huruf mad tu, ya. Dan bila dia bertemu dengan hamzah ini, kita panggil dia alif mamdudah. Itulah tanda salah satu daripada tanda kalimah isim yang muannas. Ya, jadi kita masukkan maklumat muannas tu selepas lazim, ya. Selepas lazim tu ialah muannas. Muannas, ya. Muannas ni rumi dia tuan-tuan boleh hijau 2 cara, ya. Kalau MUA NNATH, TH ni makna apa? Ini sa, ya, jawi dia sa. Ya, kalau kita menyebut, kalau kita menulis macam ni, rumi macam ni, kalau kita tak sepatutnya lah kita menyebut dia sebagai muannas, ya. Muannas, sebab A ni tak akan disebut sebagai wa. Jadi kita sebut muannas. Ini sudah mencukupi. Ada juga terdapat huruf hamzah. Yang ni adalah hamzah, ya. Hamzah, sebenarnya hamzah tu dia, kalau dalam rumi dia sepatutnya ada apostrofi. Macam tu, ya, apostrofi A. Sebab A ni sebenarnya lah baris dia, ya. Tapi dan apostrofi itulah yang apa, yang hamzah dia, ya. Tetapi apostrofi juga ain dalam rumi dia juga mewakili ain. Jadi kalau supaya tak terbaca muannas, ya, kita tidak perlu letakkan apostrofi itu, ya. Dari teknikalnya sepatutnya apostrofi yang mewakili hamzah, ya. Dua-dua boleh, tak ada masalah, ya. Kalau kita nak tulis muannas ni, kita faham ini bukannya ain tetapi hamzah, jadi muannas. Yang ni dipanggilkan hamzah berkaki waw, ya. Hamzah berkaki waw. Dalam jawinya bila kita menulis muannas tu, hamzah qata' tu berkaki waw. Dan alif A itu adalah dia punya baris iaitu fathah. Okey, itu dari segi jantina. Dan dari segi bilangan dia ialah mufrad. Kalau muannas kita tulis dia mufradah. Kalau dia muzakkar kita tulis mufrad, ya. Nak meraihkan sifat kepada muannas tu,
kita tambah ta marbutah kepada mufradun, jadilah mufradatun. Ya, mufradatun dalam bentuk tulisan, tetapi dalam menyebutnya, waqafkan dia jadi mufradah. Ini technicality ya. Kita QHS Academy, kita nak perbahasan kita, filosofi kita secara detail. Kita tak mahu yang separuh jalan saja. Ya, apabila yang kita sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan tu, kita dah teliti dia dengan sebaik-baiknya dan kita boleh berhujahkan tentang falsafah dia sekali ya, kenapa kita menggunakan penulisan yang tertentu dan pendekatan yang tertentu yang tak semestinya sama dengan yang biasanya digunakan ya dalam buku-buku belajar bahasa Arab. Kemungkinan dia berbeza sedikit ya. Okey. Jadi dia isim nakirah lazim, jantina dia muannas dan bilangan dia mufradah, dan i'rabnya ialah majrur yang ditandakan huruf yang terakhir baris bawah tu menunjukkan dia dah majrur. Dan kalau kita nak apa tu, nak berikan makna langit lah, satu langit, sebab dia mufrad ya, satu langit. Satu langit, sebagai komponen kita tak tahu yang mana satu lagi. Tetapi bila as-sama'i barulah kita sudah tahu yang mana satu. Yang tu barulah ma'rifah. Tapi as-sama'i ni komponen dia ialah nakirah. Asalnya ialah sama'in. Sama'in ya. Okey, kalau nak bantu dalam penerangan ni, kita boleh bantukan kenapa kata kita isim nakirah ni kita bantukan dengan jawi dia sekali ya. Kan ni saya masukkan. Ini disiplin ya. Disiplin dan format untuk kita membahaskan kalimah. Ya. Kalau tengok sini macam mana pula dia nakirah. Jadi kita kena bantu dia, yang kita maksudkan dia komponen ni sebenarnya adalah sama'in ya. Ini sudah bergabung dengan alif lam ta'rifah, sebab tu dia hilang tanwin. Tetapi komponen ini sebenarnya ialah sama'in. So apa kita boleh buat ya, kita boleh bantukan dengan menulis jawi dia sekali, yang sebenarnya ialah kita ambil leksi logos ya, kita bantu dia ialah sama'in. Barulah kemas perbincangan kita ya. Kita tak mahu perbincangan yang separuh jalan saja ya. Doktor samain atau samaun? Samain atau samaun sebab dia belum bertemu dengan min. Okey, betul lah. Bagus juga tu ya. Sebab dia masih lagi, bila kita membincangkan komponen, dia sebenarnya samain, tapi asal dia samaun. Elok, I think better kita letak samaun. Samaun kenapa? Kenapa dalam komponen tu apa tu as-sama itu dia tak ada harfun jar dia ya. Jadi sebagai komponen dia asalnya ialah samaun. Okey ya, terima kasih. Kita ajar Noayati kan. Okey ya, samaun. Itu lebih tepat, bagus. So kita okey. Bermakna apa? Bermakna kita kena tukar ni lah ya. Sebagai komponen dia bukan majrur, dia marfu'. Ini filosofi kita panggil ya. Falsafah dia. Manakala nak memahami, dia kena rajin ya. Bukan tiba-tiba terus faham saja. Dia kena selalu mengikut perbincangan tu. Jadi samaun kita kopikan dia. Kita pergi ke tempat tadi balik, iaitu di sini tadi, dan kita masukkan dalam bracket ya, dalam bracket. Doktor, maksud dia doktor, samaun tu adalah kalimah asal dia kan? Betul, sebelum dia bergabung. Dia belum bergabung. Kalau bila dia ada amil dia, itu yang dijadi sama'i tu kan? Ada amil yang apabila dia bergabung dengan alif lam, sekarang ni dia nampak baris bawah sebab apa? Ada alif lam. Kan?
Tapi kita sekarang ni membahaskan dia sendiri ni tanpa alif lam. Sekarang ni kita pecahkan dia kepada komponen, ya. Komponen by komponen. Kita pecahkan satu-satu. Doktor, saya nak tanya doktor, yang menjadikan dia samai itu bukan ke min tu doktor? Yes, tapi dalam sekarang ni tak ada min kan? Hmm. Tak ada min, jadi maknanya komponen dia ni, sekarang ni kita tak ada min. Bila menulis as-sama'i ni, kalau tak ada min, dia tak boleh as-sama'i. Dia sepatutnya as-sama'u. As-sama'u. Okay. Bila ada min tu barulah dia jadi as-sama'i. Jadi bila kita melihat yang ini tak ada min. So kita balik kepada asalnya, iaitu dia dalam keadaan marfu'. Ya, keadaan marfu'. Kita bincang dalam komponen by komponen. Itu ya, komponen by komponen. Doktor, maaf nak menyampuk. Apa maksud min tu di mana doktor? Min yang sebelum tu kan ada min kan, dari tu. Dalam sekarang ni dalam tulisan ni tak ada min. Oh, mim yang sebelum tu lah. Yang sebelum tu ya. Kita dalam apa yang kita lihat sekarang, min tidak ada. So kalau tidak ada, kalau kita membincangkan as-sama'i saja, so dia sepatutnya as-sama'u. Okey, faham insya-Allah. Okey. Kalau kita nak tulis ada min, dia as-sama'i. Jadi komponen yang ini asalnya adalah marfu'. Doktor, kalau kita nak tulis samaun lah, ada tanwin kan doktor kalau tak ada alif lam? Betul tak? Kalau tak ada alif lam, dhammatain. Dhammatain. Samaun. Ini kenapa hilang tanwin? Ya, ini sebab dia alif lam. Dia sepatutnya dari penulisan dia tak boleh tulis baris bawah ni. Dia sepatutnya kena baris atas, baris depan, sebab min tak ada. Tapi kita fahamlah dia ni sebab dia dia mengambil daripada ayat tu, dia terus keluarkan kalimah tu tanpa min. Jadilah dia ambil dalam ayat tu dah sama'i yang majrur kan, ya. Ya. Tapi bila kita membincangkannya, kita kena membincangkan, kita nak memaham akan kalimah tu dibangunkan daripada komponen apa, jadi dia kena marfu'. Okey. Itu ya, dua sebagai pengenalan awal kepada dua komponen, ya. Ini sekarang kita membincang dari aspek komponen, ya. So kena tahu perbincangan tu aspek apa. Kalau tidak nanti dia mengelirukan, ya. Pelik pula kenapa marfu'. Yang kita berbincang dari aspek komponen yang asal, ya. Kalimah tu apakah komponennya? Dalam belum komponen tu maknanya dia belum bergabung lagi, ya. Kalau kita dalam nanti kita akan tunjukkan dalam leksi logos nanti, yang kita maksudkan ni ialah alif lam tambah samaun. Itulah yang kita cuba terangkan di sinilah. Okey. So, cukup untuk hari ini 7.51. Besok saya akan bawa ke kalimah sama as-samaun tadi, atau sama'i yang kita lihat di sini, mendapatkan maklumat daripada corpus.com. Lepas tu kita akan buat pengenalan dia dari aspek penggunaan dia dalam Al-Quran, ya. Bagaimanakah kalimah ni digunakan di dalam Al-Quran, berapa banyak kali dan berbagai cara, ya. Sebelum kita tutup, kita juga lihat di bawah ni 3 huruf akar dia, ya. Jangan lupa 3 huruf akar dia. Di sini apa dia? Ialah sin, mim dengan waw. Itu 3 huruf akar, ya, yang kita akan gunakan nanti untuk membuat pembenaan pembentukan kalimah ni daripada sin, mim, waw lah, ya.
So di situ kita tidak lihat ada waw dalam as-sama'i itu, kerana waw adalah huruf illah. Jadi huruf illah dia akan berubah. Itulah nama dia illah, huruf yang lemah. Yang membentuk kalimah dia akan berubah. Waw tu sudah menjadi apa? Mula dia menjadi alif. Ya, menjadi alif. Kemudian alif bila membina kata terbitan, dia akan bertukar pada hamzah. Itulah proses ya, pembentukan kalimah yang kita juga perlu belajar dan fahamkan ya. Okey, jadi kita tutup, kita simpan dulu yang ni dalam print screen. Sekiranya kita nak buat rujukan besok, kita boleh gunakan rujukan tu. Lepas tu kita kongsikan ya, kongsikan as-sama'i itu, iaitu kalau saya nak tunjukkan sebelum kita tutup, kita pergi ke korpus ni, kita tengok ya, ini daripada as-samawati itu kita akan dapati sama'i tadi ya, tengok penggunaan kalimah sama'i itu dalam Al-Quran berbagai-bagai cara ya. Ini yang kita tengah bincangkan, yang inilah tadi. Minas sama'i ini besar sikit. Ya, tapi daripada 3 huruf akar yang sama dia gunakan dalam bentuk was-sama'a. Ya, ini ayat yang kedua ni was-sama'a. Lepas tu yang ni sama ya. Yang ni ilas sama'i lebih kurang sama, cuma lain harfun jar saja. Kemudian dia menggunakan dalam aspek isim adat, isim bilangan. Ya, yang ni sab'a samawatin. Itu bentuk, nanti saya akan tunjukkan besok, bentuk isim adat, dipanggil isim bilangan. Sab'a maknanya ialah 7, samawatin ialah langit. So dia ada isim adat ni, dia ada undang-undang dia, ada format dia ya. Kita bukan boleh gunakan sebarang, dia mesti mengikut format dia. Dia punya format kat sini, kalau pertamanya tuan-tuan boleh lihat ialah dia mesti dalam bentuk idhafah. Sab'a tu maknanya mudhaf ya. Samawatin ni dipanggil apa? Sab'a ni lah nombor tu kita panggilkan pembilang dia lah, al-adadu, al-adad ya. Dan komponen yang kedua dalam apa ni, dalam kalimah adat, nombor yang kedua tu dipanggil al-ma'dud ya. Ini al-adad, pembilang dia, nombor dia, yang dibilang tu dipanggil ma'dud. So ada adad wal ma'dud. Itulah pertaliannya ni ya. Itu untuk apa? Untuk nombor-nombor yang tertentu, bukan semua nombor. Itu kita kena faham. Bila belajar isim adat tu, dia ada pula bahagian-bahagiannya yang tertentu, ada faktoran yang tertentu. Dia lain apabila kalau digunakan dalam nombor 17, dah lain dah faktoran dia. Yang ni nombor 7 bermakna nombor di antara 3 hingga 10. Dia ambil format ni lah. Ya, 7 di sini ialah antara 3 dan 10. Kalau 7 yang sama nak digunakan dalam bentuk 17, dia dah lain dah pattern dia. Format dia. Itu yang kita insyaAllah boleh pelan-pelan nanti kita mengenal ya, apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran ya, insyaAllah. Doktor, nak tanya doktor. Kalau yang was-sama'a tu boleh tak kata kita tengok je ini objek? Boleh tak doktor? Was-sama'a tu. Bila ada alil, itulah tanda alil lam ta'rifah ya. Betul. Bila ada saja alil lam ta'rifah, dia bermakna dia objek ya. Objeknya ialah betul, huruf yang terakhir tu mengambil baris atas, menunjukkan dia objek lah. Dia salah satu ya, ingat ya, salah satu je. Baris atas tu banyak, nanti kita akan belajar banyak apa, banyak sebab mengapa dia mengambil baris atas. Ya, salah satunya ialah dia adalah objek. So dalam konteks ni dia adalah objek.
Ya. Dan kenapa dia objek? Sebab ada kalimah ni lah. Ja'ala ni kalimah kata kerja itu yang menjadikan dua perkara kat sini menjadi objek. Satu, bumi ni. Al-ardha. Sebab tu lah dha baris atas tu. Sebab dia dah objek kepada ja'ala. Okey. Lepas tu ada objek satu lagi iaitu langit pun objek juga. Jadi sebab tu dia hamzah mengambil baris atas. Tak boleh baris bawah dah. Dalam konteks ayat ni tak boleh ambil baris bawah dan tak boleh ambil baris depan dah. Itu bahagian nahu tu. Ya. Yang bahagian nahu yang kita kena faham tu bila kita membaca. Jadi allazi ja'ala lakumul arda mesti baris atas. Jangan baca baris, kalau kita mahfaz jangan baris depan. Jangan baris bawah, tak boleh salah nahu dia. Ya. Lepas tu dia tambah satu lagi. As-sama ni ialah ma'tuf kepada arda. So dia mesti pun dia objek juga. Dia objek, so dia kena mengambil i'rab yang mansub dan ditandakan dengan hamzah qata' tu yang terakhir tu berbaris atas juga. Jadi dia selaras lah. Ya. As-sama'a selaras dengan al-arda. Itulah peranan waw ni kita panggilkan waw atifah yang menambah dan menyelaras. Okey. Okey, terima kasih Doktor. Okey, sama ya. Tak apa, banyak lagi ilmu yang perlu boleh kita kongsikan pelan-pelan ya. InsyaAllah besok hari Khamis kita boleh sambung. Saya akan terangkan satu-satu ya, kenapa sini as-sama'i, sini was-sama'a ya, dan samawatin, as-samawati dan sebagainya. Ya, melihat bagaimanakah kalimah-kalimah yang dibangun daripada tiga huruf akar yang sama tetapi digunakan dalam berbagai-bagai bentuk. Jadi bila kita baca setiap satu ni kita akan faham kenapa macam ni, kenapa macam ni. Ya, supaya nanti kalau ada rakan-rakan kita bertanya kita akan boleh menjawabnya ya. Itu baru muka surat 1 ya. Dia ada 7 muka surat nah. Maknanya 7 kali 5 berapa? Atau 50 ialah 350 ya. Kalau kita tengok kat sini dia kata berapa banyak tadi? 310 ya. Maknanya muka surat yang ke-7 tu ada dalam 10 sajalah ya. So 6 tu 50 300 campur 10 jadi 310. Tu semuanya memberi makna apa? Tentang langit-langit. Tengok sini semua langit ya. Langit. Itu dipanggil concordant tu, digunakan konteks yang sama. Sebab sin mim waw ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bukannya langit saja makna dia ya. Dia ada makna lain juga sin mim waw ni. Jadi kalau kena nak tengok sin mim waw tu sebenarnya berapa kali kalimah yang dibangun daripada sin mim waw dalam Al-Quran, kita pergi sini dictionary ni. Ini tadi concordant. Concordant bermakna dia khusus kepada langit saja. Tapi kalau sin mim waw kita nak tengok berapa banyak digunakan, dia lebih daripada 310 ni. Tekan kalau dictionary ni dia akan bawa kita berapa? Ni sin mim waw keseluruhan di dalam dia digunakan sebanyak 381 kali. Bukannya 310. Yang 310 tu hanya langit saja. Ya, sebab sin mim waw juga digunakan dalam makna yang berbeza, iaitu nama. Ya, nama. Tengok sini. Name them. Namakan mereka. Name yang telah dinamakan. Ya. Noun dia nama. Bukannya langit saja ya. Tu yang kita nak faham Al-Quran ni. Ya, tu 3 huruf akar yang sama tapi dia membawa makna yang berbeza. Ini barulah dia gunakan dalam bentuk langit ya. Okey, itu cukup untuk hari ini. Kita akan sambung besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahimna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.